Anak India, anak saya. Ini dia sekarang. Ini perjuangan apa? Perjuangan Samagata. Itu sebab Karpal Singh yang dulu suruh tangkap Anwar, sekarang dia pertahankan Anwar bebasan. Itu sebab dalam parlimen DAP yang paling banyak kursi pembangkang. Tetapi Lim Kee Siang tak mau jadi ketua pembangkang. Dia kata kita tetap mau angkat Anwar menjadi ketua pembangkang. Sebab apa? Sebab ini Anwar hilangkan asas Melayu. Saya tubuhkan. Saya yang tubuhkan Parti Keadilan dengan bersama-sama rekan-rekan lain. Saya tubuhkan Parti Keadilan, sebuah parti berbilang kaum yang asasnya Melayu. Anwar keluar penjara, dia hapuskan asas Melayu. Kerana apa? Hanya kerana politik. Hanya kerana mau kejar kuasa. Hanya kerana mau dapat undi maksimal China dan India. Dan dia dapat. Memang dia dapat undi China. Memang dia dapat undi India maksimal. Sebab itu tumbang beberapa negeri. Tetapi harga dia apa tuan-tuan? Harga dia maruah agama dan bangsa kita. Ini kita kena paham. Sebab itu all out. Karpal Singh, DAP, all out. Perjuangan dia apa? Samagata. Apakah ini perjuangan Islam? Saya nak tanya dengan pas. Kita kena paham juga DAP ini asal mana? Asal mana DAP ini? Daripada PAP Singapura. Apa perjuangan mereka? Perjuangan apa mereka? Malaysia. Baca buku. Saya pada tahun 60-an saya pun tak ada lagi. Tapi saya baca lah buku. Kita kena baca, kena paham. Kena tahu betul. Orang muda ni. Kena tahu betul-betul. Lee Kuan Yew yang sebut Malaysia. Serangan pertama terhadap pembinaan pembentukan negara ini berlaku hanya beberapa tahun selepas merdeka. Siapa serang? PAP daripada Singapura. Serang apa? Dia kata, we want Malaysia. We don't want Malaysia. Ini serangan pertama terhadap asas Melayu, asas Islam bagi negara kita. Dan kerana serangan itu, kita hilang satu negeri. Dia keluar, diteruskan perjuangan oleh DAP. Mereka tak lupa perjuangan mereka. Kita lupa. Sebab itu, dia pendamkan saja. Dia tak berani. Dia tak lupa. Tapi dia pendamkan saja. Dia tak tunjuk belang. Sebab apa? Sebab tak ada pemimpin Melayu yang akan bersama mereka. Tetapi sekarang, mereka dah jumpa ada pemimpin Melayu yang kerana kuasa, kerana dendam kesuman, kerana cita-cita mau jadi Perdana Menteri at all cost. Dengan apa bayaran sekalipun. Dia sanggup gadai dan mengetuai perjuangan yang dimulakan oleh Lee Kuan Yew untuk khianat dan menghina dan memadamkan asas bangsa Melayu. Ini perjuangan mereka. Sama. Ini prinsip bukan ada dalam Islam. Keadilan dalam Islam itu bukan sama kata. Keadilan dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bukan anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India. Itu bukan. Dalam Islam ada tempat bagi orang Islam. Dan tempat orang Islam berbeza dengan tempat orang bukan Islam. Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang mereka lawan-lawankan Pulau Pinang, Lim Guan Eng ala Khalifah Umar Abdul Aziz. Ke Pulau Otak dia. Baru 2-3 hari lepas kena pelempang dengan seorang. Patut kena terkajang tu. Dah dia pula yang angkat kita. Umar Abdul Aziz. Dia tahu apa Umar Abdul Aziz? Ini khalifah yang paling adil dalam sejarah Islam yang merintah. Dia akui yang tu. Apakah mereka tahu? Khalifah Umar Abdul Aziz ini pernah mencadangkan dan melaksanakan bagaimana untuk membezakan yang Islam dan bukan Islam. Dari segi pakaian. Orang Islam pakai lain, orang bukan Islam pakai lain. Macam tu. Ini khalifah yang paling adil. Maknanya membezakan. Dan itu bukan tidak adil. Dalam Islam beza. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam bayar kharaj. Bayar jizyah. Itu beza. Apakah itu tidak adil? Itu adil nama dia. Dalam perlembagaan Malaysia pun kita bezakan. Kerana apa? Macam Ustaz Kamal sebut tadi. Kerana kita ikut semangat dan prinsip Islam. Kita bezakan. Tempat orang Melayu, tempat agama Islam beza dengan tempat orang bukan Melayu, berbeza dengan tempat orang dengan agama lain. Beza. Apakah ini tidak adil? Ini adil. Kita tak pernah zalim dengan mereka. Kerana ini prinsip Islam. Sekarang mereka mau sama kata. Melayu, Cina, India. Perjuangan. Sebab itu diangkat habis-habisan oleh DAP. Dan perjuangan ini perjuangan yang bercanggah dengan Islam.
Sebab itu saya nak bagi tahu, saya datang Terengganu, tempat Presiden PAS ni negeri. Saya nak bagi tahu. Saya nak kata, UMNO ni tak sempurna. Saya tak kata UMNO ni sempurna. Ada kelemahan. Tetapi kita, UMNO, tidak pernah dalam sejarah kita memerintah, dalam sejarah Allah SWT bagi kekuasaan kepada kita, kita tidak pernah tinggalkan amanah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita memimpin umat, untuk kita menjadi pemimpin umat, untuk kita menjadi tonggak kepada pentadbiran, pada kerajaan, pada pakatan ataupun koalisi kita dalam Barisan Nasional. Sebab itu kita memerintah. Macam mana lemah pun UMNO, kita ketua. Barisan Nasional, UMNO ketua. Kita bagi tahu, kita ketua. Mereka kena ikut kita, kena akur kita. Kenapa kita cakap ini? Sebab kita ikut Rasulullah SAW. Daripada dipacak panji Islam di Madinah, sehinggalah pada Khulafa' Ar-Rasyidin, Abbasiyah, Utsmaniyah. Pemimpin-pemimpin Islam ini daripada Rasulullah SAW, mereka tidak akan kompromi sama sekali. Dari segi tonggak, kepala, ketua, kepimpinan, itu mesti di tangan orang Islam. Itu yang kita pertahankan. Itu yang UMNO pertahankan, UMNO bina dan pertahankan. Dan sehingga hari ini tidak ada mana-mana kelompok Islam lain yang punya kekuatan dan kewibawaan seperti UMNO untuk menjadi tonggak dan pemimpin pada negara ini. Ya. Bukti dia apa? Bukti dia Pakatan Rakyat. Siapa kepala Pakatan Rakyat? Siapa ketua Pakatan Rakyat? Yang pas tu kata kita mau tegakkan negara Islam, kita berjuang untuk negara Islam. Pakatan Rakyat tu siapa ketua? Yang dalam pakatan pun kamu tak ketua, nak tegak apa? Saya siapa? PAS buat pengistirahan. Ini Pakatan Rakyat adalah pakatan yang diterajui oleh PAS. Kenapa? Karena kita parti Islam dalam Pakatan Rakyat, satu-satunya parti Islam dalam Pakatan Rakyat, dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut prinsip daulah Islamiyah, prinsip kita dalam politik Islam, maka PAS memimpin Pakatan Rakyat. Berani dia istilah. Macam mana UMNO berani istilah. Barisan Nasional kita ketua. Kita yang memimpin Barisan Nasional. Yang lain aku, dan memberikan pengiktirafan kepada kita. Saya nak tabah PAS di Terengganu ini, kawan PAS, buat kenyataan kita PAS yang memimpin Pakatan Rakyat. Dia berani dia buat. Mana dia berani? Jangan kata dekat-dekat dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Guan Eng, dengan Ronnie Liu takut. Saya di Shah Alam, Selangor, saya tahu. Kes jual bir di 7-Eleven. Ini Selangor. Saya nak bagi satu, banyak kes, tapi saya bagi satu kes. Contoh macam mana dia tak punya kekuatan untuk pimpin. Root beer tak apa, ni beer. Betul-betulnya beer, Tiger beer. Jual kat 7-Eleven. Mana? 7-Eleven Shah Alam. Shah Alam tu siapa dulu? 90% orang Islam. Sebelah Seksyen 8 ni, rumah saya Seksyen 7. Seksyen 7 tu UiTM, 22,000 orang Islam. Dia boleh jual bir dekat 7-Eleven Shah Alam. Sebelah UiTM, 22,000 orang Melayu, budak Melayu. Bandar Melayu. Marah orang. Orang penduduk Seksyen 8 protes. Ini apa ini? Jual bir. Bir ni minum arak. Kalau dia jual kat kedai arak, pukul 10 kedai arak kena tutup. Itu undang-undang. Tapi 7-Eleven dia mana-mana tutup. Bila dia tak tutup, budak-budak ni pukul 10 dia tak belilah. Dia tahu kita ada. Pukul 12 kita tidur, dia beli. Pukul 3 pagi kita berdengkuk, lagi dia kuat beli. Lama bir habis. Siapa minum? Sebab itu protes. Persatuan Penduduk protes. Bila protes, MBSA masuk, Majlis Agama Islam masuk, rampas biar itu, keluarkan daripada 7-Eleven. Itu yang mereka buat. Majlis Agama Islam Selangor dengan bantuan MBSA. Sebab apa mereka buat? Sebab untuk mempertahankan maruah Islam. Ini protes daripada orang Islam di kampung Islam. Tadi Ustaz Kamal Saidin sebut tentang diusir daripada tanah Islam. Ya. Maksud usir inilah dia. Antara, bukan usir fizikal rumah kita, tetapi mempertahankan kampung kita, mempertahankan kawasan kita. Dia nak jual bir dekat 7-Eleven Kepong,
Dekat tempat dia 90% zina itu memang pasang. Tetapi bawa masuk bia dalam kampung kita. Tempat kita. Kita pertahankan. Majlis Agama Islam pertahankan maruah. Ambil bia ni keluar. Keluar. Besok Ronnie Liu. Kata siapa angkat ini bia keluar? Siapa angkat ini beliau keluar? Ini Majlis Agama Islam. Dia tak ada kuasa. Saya ada kuasa. Ini bia punya hal. Ini 7-Eleven punya hal. Saya exco kerajaan tempatan. Saya punya kuasa. Sekarang saya arah itu biar masuk balik dalam 7-Eleven. Ronnie Liu DAP boleh buat macam tu, tuan-tuan. Mana pas? Kokok lah sejak 2 hari. Lepas tu dia peluk oleh Ronnie Liu. Ya. PKR! Jangan cakap lah lebih kurang dia. Kan? Nama PKR, jenis PKR Melayu lebih kurang mereka. Sebab tu Karpal Singh boleh sokong Abraham. Sebab tu. Tahu. Dan saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Saya tak kata UMNO Selangor ni hebat. Saya tak kata UMNO Selangor ni sempurna. Ada masalah kita. Kita ada kelemahan kita. Saya datang daripada Selangor. Saya anak Selangor. Saya dalam UMNO sekarang. Saya bukan macam Manua. Bila dalam UMNO, semua okey. Bila luar UMNO, oh ini semua parti rasuah, parti korup. Saya bukan macam Manua. Dalam UMNO, saya dalam UMNO. Depan pemimpin UMNO. Saya kata, kita akui, kita ada kelemahan. Kita betulkan. Kita akui, kita ada kelemahan. Tetapi selemah-lemah UMNO, tuan-tuan, kita tak pernah jadi bangsa macam mana mereka sekarang. Sanggup biarkan hanya seorang pemimpin macam Ronnie Liu untuk gadai, untuk serang maruah Islam. Macam tu. Kita tak pernah buat macam tu. UMNO tidak pernah benarkan. Ianya berlaku semasa kita berkuasa di Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita kena faham. Bagaimana perjuangan itu akhirnya untuk menegakkan Islam dan kita memimpin. Ini namanya politik kuasa. Itu pertarungan dia. Itu perhitungan dia. Dan selama ini hanya UMNO yang punya keupayaan dan kekuatan untuk memimpin umat. Tak ada kekuatan dalam pakatan, tak ada kekuatan dalam PAS. Sebab itu bila sebut tentang perpaduan Islam, bagi saya PAS kena bersama kita. Kalau dia faham betul Islam. Sebab apa dia harus bersama kita? Sebab dia tak mampu dalam pakatan. Dia tidak mampu memimpin dalam pakatan. Siapa yang mampu memimpin? UMNO yang mampu memimpin. Apabila UMNO yang mampu memimpin Barisan Nasional, UMNO yang punya kekuatan, dia sepatutnya atas dasar Islam. Tak payah kita buka pintu. Ini kita dah buka pintu pun tak datang. Sepatutnya tak payah kita buka pintu pun. Mereka patut datang cari kita. Untuk apa? Untuk memperkuatkan kepala, memperkuatkan kepimpinan kita. Sebab kita pimpin. Lainlah kalau dia berani boleh pimpin pakatan. Dia ada kekuatan untuk pimpin pakatan. Dia tak perlu datang pada kita. Tak wajib bagi dia untuk memperkuatkan kita. Tetapi hakikat dia sekarang, dia tak ada kekuatan. Dia tidak boleh punya kekuatan pun untuk mengisytiharkan dia ketua pada Pakatan Rakyat. Kita punya kekuatan. Kita menjadi ketua Barisan Nasional. Kita pimpin negara ini. Kita menjadi asas dan tonggak kepada Barisan Nasional. Dan tonggak itu bukan setakat UMNO. Itu tonggak Islam. Itu pemerintahan Islam. Itu kuasa Islam yang diajak oleh Rasulullah SAW dan semua khulafa Rashidin dan semua empayar Islam. PAS sepatutnya dari sudut Islam harus datang kepada kita dan memperkuatkan paksi ini. Itu yang sepatutnya dilakukan. Apa yang dilakukan sekarang sebaliknya, memperkuatkan paksi, memperkuatkan Pakatan Rakyat yang berpaksikan bukan pada Islam, yang berpaksikan bukan kepada Melayu, yang berpaksikan bukan kepada kekuatan politik Islam, tetapi berpaksikan pada kelompok-kelompok anti-Islam. Ini yang sebenarnya berlaku. Saya bila Anwar keluar daripada penjara, saya memang tak setuju. Saya tubuhkan Parti Keadilan. Parti Keadilan ni asasnya Melayu. Tubuh aja lepas 2 tahun, saya dah nampak lain macam. Kelompok-kelompok sosialis, kelompok-kelompok NGO, human right, anti-Islam. Sebab apa dia anti-Islam? Sebab dia letak human right nombor 1, Islam nombor 2. Itu anti-Islam. Kita Islam, apapun Islam nombor 1. Dia human right. Sebab tu bila kes Lina Joy, ingat Lina Joy? Orang Islam, Melayu, perempuan Melayu, bapak Jawa, mak Melayu, masuk